Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, selamat sejahtera. Kita kembali dalam segmen kali ini, yang mana kali ini kita akan membawakan satu lagi sejarah yang telah dibuat oleh anak tempatan kita, yang mana mereka telah mensidikan dikir Salafil Anam. Dikir ini memanglah satu warisan Ketani yang turun-temurun sejak dulu lagi. Kalau dulu di majlis perkahwinan orang berdikir akan Ketani mengadat ke pukul 1 ke 2 pagi. Tetapi apapun hari ini dikir itu diwariskan untuk generasi muda, sekurang-kurangnya ada sebagai panduan mereka atau rujukan mereka, di mana dikir Salafil Anam, dikir-dikir lagu-lagu Brunei ini telah disidikan oleh satu kumpulan yang menamakan kumpulan mereka Barakah. Dan pada malam ini mereka melancarkan CD mereka untuk pedikir-pedikir khususnya dan di masjid-masjid dengan secara percuma. Jadi dikir ini memang menjadi satu kegemaran orang Ketani ataupun budaya Ketani yang mana menyerikan suasana dalam mana-mana majlis, bukan saja majlis perkahwinan. Jadi dalam pada itu kita akan mengikuti temu ramah kami bersama dengan Yang Mulia Awang Asbinin bin Haji Mailen selaku setiausaha dan jawatan kuasa dalam majlis pelancaran dikir Salafil Anam. Kita ikuti penjelasan beliau. Tuan selaku setiausaha dalam majlis pelancaran CD dikir Salafil Anam kumpulan Barakah ini mungkin dapat menjelaskan sejarah macam mana timbul idea untuk membuatkan dikir Salafil Anam ini kepada CD. Sebenarnya pertama kali idea ini timbul pada 2007. Jadi oleh kerana perkara ini terlampau jaraknya 4 tahun, jadinya habis hamba yakin bahawa benda ini patut ditimbulkan balik, dibuat. Jadi karena itulah habis hamba barangkali menyadari bahawa ada dikir-dikir lama yang belum keluar. Jadi atas semangat untuk mengembangkan dikir tanah air inilah maka kami benar-benar bertekad untuk mewujudkan satu CD yang mengandungi lagu-lagu lama. Sebenarnya Bisamba ahli, sebenarnya pengikut-pengikut Bisamba melebihi 20 orang. Tapi di dalam rekaman Bisamba hanya membuat barangkali dalam 6 orang. Termasuk Imam Haji Sahri, Awang Haji Latif, Haji Idrus, Haji Anak Merawih dan saya sendiri. Jadi ke mana CD-CD ini nanti akan dihasratkan? Jadi seperti awalnya CD ini barangkali memang Bisamba hasratkan. Kalau dulu pertama kali Bisamba secara komersial, tapi kali kedua ini timbul kesadaran untuk mewakafkan. Jadi percumalah diedarkan kepada pedikir-pedikir penggambar dikir untuk mendapat diberi percuma. Jadi apabila ia percuma, sedangkan membuat itu memerlukan modal, macam mana pihak Tuan mendapatkan modal? Jadi Bisamba sebenarnya ialah oleh kerana barangkali jarak pembuatan CD dengan pelancaran ini memakan masa. Jadi merakam pun mengambil masa, menyalin pun mengambil masa. Jadi artinya mengambil masa dalam 2-3 bulan lah yang. Jadi dari segi kewangan macam mana tu? Kewangan Bisamba sendiri mulanya Bisamba sendiri ala kadarnya. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini ada yang berminat untuk ikut bersedekah, menyumbang seperti macam buku dikir apa itu. Jadi ada orang menyumbang lah. Jadi macam mana rakaman itu di mana Tuan membuat? Bisamba membuat rakaman di sebuah studio, mini studio lah, kira private kepunyaan oleh Rampai Media. Dia sendiri sebenarnya dia ahli bekas kaki tangan RTB, tapi oleh kerana dia sudah bersara, dia membuat
studio sendiri yang dinamakannya Rampai Media. Okey, dalam pada tu apa masalah-masalah yang pihak Bistuan hadapilah sepanjang Bistuan menghasilkan CD Dikir Seratul Anam? Yang Bisamba sendiri tentulah oleh karena lagu lama, jadi memakan masa untuk berlatih. Jadi kalau 5 lagu itu bukan melebihi setahun jangkanya yang untuk memperbetulkan. Jadi kita pun dengan panduan ahli-ahli orang bahasa Arab, jadi dapatlah dikira itu diperbaikilah sebelum direkam. Dan macam mana cara Bistuan membagi-bagikan CD-CD Dikir Seratul Anam ini kepada orang yang memerlukan, atau mungkin ke masjid-masjid? Ya, insyaAllah sebagaimana malam ini semua jemputan yang di dalam ini adalah penggemar Dikir. Jemputan nambah. Jadi artinya pada kesempatan yang akan datang barangkali kalau CD ini ada mempunyai kelebihan, memang akan diedarkan kepada penggemar Dikir yang di luar daripada kawasan Sangkurang. Dalam cetakan pertama ni berapa banyak? Sebenarnya ini CD yang pada malam ini dianukan adalah diusahakan 300 keping. Alhamdulillah. Jadi apa seruan Tuan, harapan Tuan dalam mengedarkan CD-CD Dikir Seratul Anam? Sebagaimana juga hasrat pihak berkenaan untuk menaikkan lagu-lagu lama ini, Bisamba sendiri memberi sambutan positif lah. Artinya Bisamba pun berusaha juga membuat sedaya mungkin. Alhamdulillah, kalau kita sedia maklum bahawa Dikir di negara Brunei Darussalam memang diadakan di majlis-majlis perkahwinan, khususnya pada majlis berbadan, dan juga Dikir-Dikir sempena pada Bapak Jambul, dan juga pada majlis-majlis tertentu. Yang kata ini menyampaikan najat ataupun nazar. Dan di samping itu mandi berlawat ataupun mandi beranaknya kata ini juga mengadakan Dikir. Dan di samping itu juga seperti kita sedia maklum, pada sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dikir diadakan di negara Ketani. Dan jika sedikit perkembangan Dikir ini pada memperingati Hari Maulid Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal tahun 1433 Hijriah bersamaan tahun 2012 Masihi, di mana kumpulan barakah ini telah mengadakan ataupun dapat menghasilkan buku Dikir Seratul Anam yang mengandungi terjemahan bahasa Melayu, dan kali ini dibubuh juga kasidah Maulid Dibai. Dan kali pertama buku ini diusahakan ialah pada tahun 1428 Hijriah bersamaan 2007 Masihi. Dalam pada itu para ulama telah mengarang kitab Maulid untuk mendapatkan keredaan Allah SWT dan syafaat Rasulullah SAW. Antara kitab Maulid yang terkenal ialah Maulid Dibai, Maulid Al-Habsyi, Maulid Seratul Anam, Maulid Berzanji, dan Maulid Syekh Muhammad Al-Azab, dan lain-lain lagi. Dan kalau kita tinjau berkembang di negara Brunei Darussalam dan dalam Dikir ini ialah Dikir Seratul Anam adalah hasil karangan ulama yang berasal dari Yaman dengan kedatangan beberapa tokoh pengambang agama dari Sambas, Kalimantan Barat dan Sarawak di awal abad 20. Maka bermulalah orang-orang Ketani, terutama yang tinggal di kampung persekitaran kampung air, mempelajari Dikir tersebut hingga ianya dijadikan acara penyeri majlis keagamaan, perkahwinan dan sebagainya. Antara yang dianggap pakar dan guru Dikir ketika itulah Pihen Orang Kaya Udana Laila Datuk Seri Awang Abdullah, yang juga dikenali dengan gelaran Encik Awang, yakni Pawang, Pihen Tuan Imam Jalil, Pihen Khatib Haji Abdul Razak, Pengiran Haji Muhammad Daud, Liau Jaboh, Pihen Khatib Makmun, dan Awang Damit Mandudin. Dan Dikir ini juga memang digemari ramai oleh almarhum Paduka Seri Begawan Sultan, yang mana sering mengadakan dikir-dikir di istana sehingga larut malam. Jadi pedikir-dikir akan bergilir-gilir mengadakan dikir, karena almarhum Paduka Seri Begawan Sultan
memang menghayati dikir-dikir ini, dan sering diadakan juga apabila majlis-majlis dalam istiadat perkahwinan diraja dan majlis-majlis tertentu. Jadi itulah sedikit sejarah dikir, dan banyak lagi sebenarnya yang akan kita tinjau mengenai dengan dikir ini. Jadi kita akan terus bersama mengikuti tentang pelancaran CD Dikir Syarafil Anam. Ya, Tuan bercakap mengenai dengan kumpulan barakah ini, mungkin dapat menjelaskan maksud sebenar barakah. Sebenarnya kumpulan barakah ini, Abi Samba mendapat ilham dari seorang yang dari lepasan Azhar. Jadi Amba minta tolong untuk menamai kumpulan ini. Jadi beliau lebih kecenderungan memilih barakah karenanya arti barakah itu adalah, kalau bahasa kita ni berkat. Jadi apa-apa ni kita ni minta anulah. Alhamdulillah mengambil sempena berkat itu. Jadi bila bercakap dengan dikir Syarafil Anam ini, memang dikir ini sejak dulu lagi turun-temurun, cuma dibisaikan lagi dan disidikan supaya dapat diwarisi oleh generasi muda. Jadi macam mana penglibatan generasi muda sejauh ini dalam dikir Syarafil Anam? Alhamdulillah, Masjid Songkurung baru menubuhkan kumpulan pemuda, ya, belia-belia Islam. Jadi memang hasrat Jawatan Kuasa Takmir Songkurung juga untuk mengenukan apa ini, dikir Syarafil Anam ini, menurunkan kepada generasi baru, yang ada generasi muda. Dan kalau dulu-dulu dikir ini, kita ini sebelumnya musim orang kahwin. Kalau kita ini masih ingat dalam tahun barangkali 60-an, 70-an itu, kalau orang berdikir, ia merasa seronok, menghayati, sehingga membawa ke pukul 1, pukul 2 pagi. Jadi barangkali dapat bercerita sejarah dikir Syarafil Anam. Ya, Syarafil Anam itu dulu-dulunya oleh karena barangkali acara perkahwinan ke acara majlis lain agama. Jadi memang satu acara yang unik. Jadi acara inilah yang dianukan oleh orang-orang tua dulu. Jadi dulu hiburan, bukan ada TV apa. Jadi inilah majlis dikir ini merupakan satu acara yang dianukan oleh orang-orang. Selain daripada selawat kepada Nabi, hanya sebagai satu hiburan. Satu budaya kata ini, untuk itulah yang menyenukan kata ini. Tahniah kepada pihak Biskuan yang berusaha untuk menjadikannya satu CD agar menjadi satu rujukan kepada generasi muda. And then kemudian lagu-lagu dikir Syarafil Anam ini akan lari ke mana? InsyaAllah Abi Samba sendiri masih berusaha untuk mencari lagi. Itulah yang sempat kita rakamkan di majlis pelancaran CD Dikir Syarafil Anam kumpulan barakah yang telah merakamkan dikir-dikir Brunei, lagu-lagu dikir Brunei ke satu CD yang telah diberikan secara percuma
untuk warisan generasi muda Ketani. Sekurang-kurangnya dengan ada CD ini adalah rujukan-rujukan generasi muda yang begitu berminat dalam dikir-dikir ini, di mana generasi muda Ketani pada hari ini juga kalau Ketani lihat dalam pertandingan dikir-dikir Serapil Anam memang menunjukkan bakat-bakat mereka. Lebih-lebih lagi dengan adanya rujukan-rujukan seperti ini dapatlah mereka membetulkan sebenarnya. Jadi itulah yang dapat kita rakamkan pada kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.